Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Suryani dan saya akan membentangkan pengenalan dan penutup bagi analisis filem Pascal The Movie ini. Filem Pascal The Movie merupakan filem aksi patriotik Malaysia yang dihasilkan berdasarkan kisah benar pasukan elit, pasukan khas laut Tentera Laut Diraja Malaysia atau lebih dikenali sebagai Pascal. Filem ini memaparkan realiti dunia ketenteraan yang menuntut disiplin tinggi, keberanian serta pengorbanan tanpa mengharapkan balasan. Melalui penceritaan yang berfokuskan operasi berisiko tinggi dan konflik dalaman watak utama, filem ini bukan sahaja bertujuan menghiburkan penonton, malah menyampaikan mesej mendalam berkaitan kepimpinan, tanggungjawab, semangat setia kawan dan kesetiaan kepada negara. Oleh itu, analisis ini akan membincangkan pernyataan masalah yang diketengahkan dalam filem, diikuti dengan faktor-faktor yang menyumbang kepada permasalahan tersebut, kesan atau implikasi yang terhasil, serta cadangan penyelesaian yang bersesuaian. Analisis ini juga turut meneliti satu usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak berautoriti berkaitan dalam menyelesaikan permasalahan yang dibincangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Afiza binti Galsun akan membentangkan pernyataan masalah dalam filem Pascal The Movie. Dalam filem ini, pernyataan masalah lebih memfokuskan kepada pertentangan antara tanggungjawab mempertahankan negara dengan kehidupan keluarga antara tugas dan keluarga. Pernyataan masalah ini jelas dilihat semasa ancaman keselamatan maritim Malaysia apabila kapal dagang bunga laurel dirampas oleh Lanun Somalia di Teluk Aden pada awal pembukaan jalan cerita dan SPC Offshore di mana tempat Lili bekerja seperti dalam babak minit 1.1017 sehingga 1.40.21. Manakala dari segi kehidupan pula antara tugas dan keluarga jelas mempamerkan pernyataan masalah di mana watak Lieutenant Arman yang berdepan dengan dilema antara tanggungjawab mempertahankan negara dengan kehidupan peribadi beliau. Beliau tidak ada pilihan melainkan cabang dan juga cabang seperti dalam babak minit 49.34 sehingga 49.49 yang menunjukkan pernyataan masalah tersebut. Keadaan ini memperlihatkan realiti sebenar kehidupan anggota keselamatan yang sering disalahfahami oleh masyarakat umum. Masalah ini bukan saja memberi kesan kepada individu terlibat, malah turut menjejaskan institusi sesebuah kekeluargaan dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Filem ini secara jelas mengajak penonton untuk memahami pengorbanan besar yang terpaksa dilakukan demi keamanan dan kedaulatan negara. Seterusnya saya akan mengulas faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya konflik antara tanggungjawab mempertahankan negara dengan kehidupan keluarga. Pertama, tuntutan tugas berisiko tinggi merupakan faktor utama yang mencetuskan konflik antara kerjaya dan kehidupan keluarga. Sebagai anggota Pascal, mereka perlu sentiasa bersedia 24 jam sehari serta kerap terlibat dalam misi yang berbahaya dan sulit. Keadaan ini menuntut pengorbanan masa yang panjang sekaligus menyukarkan pelakon utama, Arman, untuk memberikan komitmen sepenuhnya kepada keluarganya khususnya ibunya. Situasi ini menimbulkan tekanan emosi dalam institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, dalam babak imbas kembali, pasukan Pascal ditunjukkan bersiap sedia untuk digerakkan ke misi menyelamat kapal Laurel yang telah ditawan oleh kumpulan Lanun dari Somalia. Babak ini jelas membuktikan bahawa tugas dan tanggungjawab sebagai anggota keselamatan negara amat penting demi menjaga kedaulatan dan keselamatan negara walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga. Faktor kedua ialah konflik keutamaan antara tugas dan keluarga. Watak utama Arman terperangkap antara tanggungjawab mempertahankan negara dan peranannya sebagai tulang belakang keluarga. Keutamaan yang diberikan kepada tugas negara sering mencetuskan konflik dalaman serta rasa bersalah terhadap keluarganya. Sebagai contoh, dalam babak imbas kembali, Arman digambarkan cuba menghantar surat permohonan penamatan perkhidmatan sebagai anggota Pascal. Namun, beliau berdepan dengan kecelaruan emosi dan rasa berbelah bahagi akibat pertentangan antara keinginan untuk bersama keluarga dan tanggungjawab besar yang dipikulnya terhadap negara.
Babak ini menonjolkan dilema yang dihadapi oleh anggota keselamatan dalam menyeimbangkan tuntutan profesional dan kehidupan peribadi. Faktor ketiga ialah pengorbanan masa dan kehadiran. Tugas operasi yang kerap serta jadual yang tidak menentu menyebabkan watak utama Arman sering berjauhan daripada ibunya. Ketiadaan Arman bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi, menimbulkan perasaan terabai bagi ibunya. Sebagai contoh, dalam babak imbas kembali, Arman berhasrat untuk membantu ibunya mengambil ubat kerana tangan ibunya mengalami kecederaan. Namun, ibunya menyatakan bahawa beliau sudah terbiasa melakukan segala-galanya sendirian. Babak ini jelas membuktikan bahawa ketiadaan Arman di sisi ibunya secara berterusan telah menimbulkan rasa terabai sekaligus menggambarkan kesan pengorbanan masa terhadap hubungan kekeluargaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tasha Alaina dan saya akan menghuraikan mengenai kesan konflik antara tuntutan tugas dan kehidupan kekeluargaan yang ditonjolkan dalam Pascal the Movie. Kesan pertama ialah tekanan emosi apabila tanggung jawab keluarga bertembung dengan tuntutan tugas. Dalam filem ini, Lieutenant Arman berdepan dilema besar sebagai anak apabila ibunya, Khadijah, tinggal bersendirian dan memerlukan perhatian daripada beliau. Sebagai contoh, pada menit ke-18 hingga menit ke-22, dapat dilihat Arman mempertimbangkan untuk berundur dan menukar laluan kerjaya kerana ingin menjaga ibunya yang tinggal bersendirian. Cuplikan ini menunjukkan konflik antara tugas dan keluarga yang boleh menjadi tekanan berat dan mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Kesan kedua ialah ketegangan hubungan kekeluargaan akibat kebimbangan berpanjangan dan komunikasi yang terhad. Tugasan berisiko tinggi menjadikan keluarga hidup dalam ketidakpastian, sukar merancang dan sentiasa risau tentang keselamatan ahli keluarga mereka yang sedang bertugas. Sebagai contoh, pada menit ke-26 hingga menit ke-30, perbualan antara Arman dan Khadijah memaparkan kebimbangan yang tinggi terhadap risiko kerja Arman, sekaligus menunjukkan bagaimana tuntutan tugas boleh mengganggu ketenangan emosi serta hubungan dalam sesebuah keluarga. Kesan seterusnya ialah beban dan tanggungjawab sesebuah keluarga akan meningkat apabila berlaku tragedi semasa sedang bertugas dan melakukan operasi, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Filem ini turut menunjukkan bahawa risiko operasi bukan sahaja ditanggung oleh anggota, tetapi terus memberi kesan besar kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, pada menit ke-33 hingga menit ke-41, latar berkaitan Joshua dan Lily menggambarkan bagaimana kehilangan akibat operasi semasa bekerja memberi kesan besar kepada sesebuah keluarga dari segi emosi dan tanggung jawab harian. Kesan keempat ialah tekanan peribadi dan konflik emosi yang boleh mengurangkan tumpuan kerja serta menggugat kestabilan pasukan. Apabila isu keluarga masih belum selesai, tekanan tersebut boleh terbawa ke tempat kerja. Lebih-lebih lagi apabila digabungkan dengan trauma dan ketegangan dalam pasukan, termasuk hubungan antara Jeff dan Arman. Sebagai contoh, pada menit ke-44, Arman masih diarahkan menyertai misi seterusnya walaupun dilema pribadinya belum selesai, sekaligus menunjukkan bahawa konflik antara tugas dan keluarga boleh menjejaskan kestabilan emosi dan menguji prestasi semasa operasi. Salam sejahtera dan saya Julian Stanis. Saya akan membentangkan 3 cadangan penyelesaian bagi konflik antara tanggung jawab mempertahankan negara dan kehidupan pribadi dalam filem Pascal the Movie. Cadangan penyelesaian yang pertama ialah sokongan emosi dan komunikasi terbuka dalam keluarga. Anggota ketenteraan yang terlibat dalam tugas berisiko tinggi memerlukan kepahaman serta sokongan moral daripada ahli keluarga. Komunikasi terbuka atau sokongan dalam keluarga dan rekan-rekan dapat mengurangkan tekanan emosi apabila anggota terpaksa berjauhan atau berdepan risikonya. Sebagai contoh, dalam babak ini menunjukkan watak utama sebelum memulakan misi, di mana beliau tidak mendapat sokongan daripada ibunya, namun begitu rakannya memberikan sokongan dengan mengajak mengambil gambar bersama dan mengatakan mereka adalah satu keluarga. Ini membuktikan bahwa sokongan moral daripada rakan-rakan mampu menjadi kekuatan tambahan apabila sokongan keluarga goyah. Komunikasi terbuka antara rakan setugas membantu mengurangkan tekanan emosi yang ditanggung. Cadangan penyelesaian yang kedua ialah pengurusan masa dan keseimbangan keutamaan antara tugas dan keluarga. Walaupun jadual kerja anggota Pascal tidak menentu, masa rehat yang singkat perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memulihkan kesejahteraan fizikal dan emosi. Keseimbangan ini penting bagi mengelakkan tekanan
emosi yang berpanjangan. Seperti yang kita lihat dalam contoh babak ini, yang menunjukkan anggota Pascal sedang berehat dan berbual sesama sendiri. Walaupun mereka terikat dengan tugas yang berat, interaksi ini adalah penting dalam usaha menyeimbangkan tuntutan kerja yang tinggi dengan kehidupan pribadi. Masa rehat sebegini jika digunakan dengan baik, tekanan kerja dapat dikurangkan. Cadangan terakhir ialah sokongan institusi dan persediaan terhadap risiko kerja, di mana organisasi bertanggung jawab sepenuhnya dalam mempersiapkan anggota Pascal sebelum bertugas. Sokongan ini penting untuk mengurangkan risiko nyawa melalui latihan yang komprehensif serta keprihatinan yang tinggi daripada pihak atasan. Selain keselamatan fisikal, persediaan risiko yang rapi juga mampu mengurangkan tekanan mental anggota. Apabila institusi memberikan sokongan padu, anggota dapat bertugas dengan lebih fokus dan berdaya tahan. Sebagai contoh, dalam babak video pendek ini yang memaparkan latihan intensif anggota di lapangan. Babak ini jelas menunjukkan betapa rapinya persediaan pihak institusi dalam melatih anggota sebelum mereka berhadapan dengan ancaman yang sebenar. Kesimpulannya, sokongan institusi bukan sekadar pelengkap, malah ia adalah nadi utama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anggota Pascal. Usaha yang dilaksanakan. Usaha yang dilaksanakan oleh pihak berotoritas pertama adalah penyuluhan pasukan khas laut, yaitu Pascal. Dua yaitu latihan khas keselamatan maritim, dan yang ketiga ialah operasi pertahanan dan menyelamat. Satu usaha penting yang telah dilaksanakan oleh pihak berotoritas seperti yang digambarkan dalam filem Pascal ialah penubuhan pasukan khas laut atau dikenali sebagai Pascal di bawah Tentera Laut Diraja Malaysia. Penubuhan pasukan elit ini bertujuan untuk menangani ancaman keselamatan maritim yang semakin kompleks, termasuklah pencerobohan perairan negara serta ancaman pengganas antarabangsa. Anggota Pascal menerima latihan ketenteraan yang intensif dan khusus bagi memastikan mereka yang mampu melaksanakan operasi berisiko tinggi dengan cekap dan berkesan. Melalui latihan yang sistematik, penggunaan teknologi moden serta kepemimpinan yang berdisiplin, pasukan ini berjaya meningkatkan tahap kesiapsiagaan keselamatan negara. Usaha ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi keselamatan rakyat. Kesimpulannya, penubuhan Pascal merupakan satu langkah strategik yang berkesan dalam pendekatan penyelesaian masalah keselamatan negara secara profesional dan beretika. Pertentangan antara tanggung jawab mempertahankan negara dan kehidupan keluarga merupakan isu yang jelas digambarkan dalam filem Pascal The Movie. Tuntutan tugas yang berisiko tinggi serta komitmen masa yang panjang sering meletakkan anggota keselamatan dalam dilema antara melaksanakan amanah kepada negara dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga. Keadaan ini memberi kesan bukan sahaja kepada individu, malah kepada kesejahteraan emosi dan keharmonian keluarga. Namun begitu, filem ini turut menekankan bahawa sokongan keluarga, semangat setia kawan dan kejelasan tanggung jawab mampu membantu individu menghadapi cabaran tersebut dengan lebih berkesan. Oleh itu, keseimbangan antara tugas dan keluarga amat penting agar tanggung jawab mempertahankan negara dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa mengabaikan nilai kekeluargaan. Akhir kata, berani wira menjaga pertiwi, keluarga di hati jadi pegangan diri. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.